Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi Muhyiddin kena belasah habis-habisan. Gara-gara dia kata pentadbiran Perikatan Nasional mencapai kejayaan dan lebih baik daripada perpaduan, bahkan boleh memperbaiki keadaan, dia pula kena habis-habisan, dibelasah habis-habisan oleh netizen dan juga pengulas politik, pemerhati politik, penganalisis politik. Hari ini, laporan di Harapan Daily menyebut, tak perlu ketuai kerajaan menanti, tak perlu bermimpi jadi Perdana Menteri sekali lagi, Muhyiddin. Presiden Parti Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak perlu bermimpi, seolah-olah beliau mengetuai kerajaan menanti untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi, kata ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Puan Zarkasi. Ini kerana beliau masih berdepan kes mahkamah dan anak menantunya masih belum menyerah diri kepada pihak berkuasa. Dua perkara ini sebenarnya menjadi halangan untuk Muhyiddin sebenarnya menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Kalaupun Perikatan Nasional boleh menjadi kerajaan semula, memang Muhyiddin mungkin tiada harapan pun jadi Perdana Menteri lagi. Jadi, apa yang dia kata hanyalah angan-angan belaka. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, dan siapa yang ada masalah gout, saya kongsikan kepada Anda. Ini adalah satu produk yang terbaik, murah. Saya tak jual, saya hanya kongsi kepada Anda semua. Tekan butang produk ini dan Anda boleh membelinya dengan harga yang murah daripada Shopee. Ramai orang sudah makan dan ramai sudah juga guna, ramai yang sapukan dia juga. Mereka kata ada penambahbaikan, bahkan ada kesan yang luar biasa. Cepat beli selagi harganya masih murah sekarang, karena ini adalah promosi Ramadan. Nanti tidak lama lagi akan kembali semula kepada harga yang asal. Jadi sediakan payung sebelum hujan supaya nanti Syawal taklah pula ada masalah kesihatan Anda. Kita sambung semula alasan ini. Ini kerana kata beliau masih berdepan kes mahkamah dan anak menantunya masih belum menyerah diri kepada pihak berkuasa. Muhyiddin belum selesai pun kes mahkamah. Lebih teruk lagi, anak menantu Muhyiddin Yassin masih belum pulang lagi, masih melarikan diri. Jadi bagaimana seorang pemimpin boleh jadi Perdana Menteri sedangkan menantu sendiri masih lagi gagal mematuhi undang-undang? Apakah akan terjadi kalau anak Muhyiddin ini anak menantu Muhyiddin ini masih melarikan diri? Dan kalau Muhyiddin jadi Perdana Menteri, mungkinkah tiba-tiba menantu ini pula akan pulang? Itulah yang menjadi tanda tanya netizen. Macam mana nak lantik jadi Perdana Menteri kalau urusan mahkamah sendiri pun belum selesai, anak menantu sendiri pun tak dapat dicari atau tak dapat dipujuk untuk mengikut undang-undang. Macam mana nak pujuk rakyat lain kalau menantu sendiri pun tak ikut undang-undang, kata netizen. Tambahan pula, rekod Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8 adalah buruk, kata Puan. Dalam satu hantaran di Facebook, Muhyiddin tidak perlu bermimpi untuk menjadi kerajaan menanti. Jika dia sendiri bercita-cita mahu menjadi Perdana Menteri sekali lagi, selesaikan dulu kes-kes mahkamahnya. Buktikan kepada rakyat ketelusannya, yaitu membawa balik menantunya untuk menghadapi proses keadilan di Malaysia. Rakyat mahu tahu cerita sebenar dan wibawa, kata beliau. Muhyiddin mendakwa dia ada solusi untuk menyelesaikan isu rakyat. Dia mendabik dada kononnya kerajaan 17 bulan dulu berjaya, termasuk mengharungi pandemik COVID-19. Hakikatnya dia Perdana Menteri ke-8 yang gagal, kata Puan. PKP separah masak telah menggandakan jumlah kematian dari 2.800 kepada 5.768 dalam tempoh 38 hari. Total lockdown diumumkan. Indeks pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan Bloomberg meletakkan negara di tempat ketiga paling corot antara 53 negara ekonomi dunia, kata beliau lagi. Muhyiddin bangga pada moratorium pinjaman dan pengeluaran khas KWSP, sedangkan itu idea Najib dan jadi syarat sokongan BN kepadanya. Pas menyindir syarat itu umpama syarat Puteri Gunung Ledang, tetapi skim iCitra yang dilaksanakan jadi marah di kalangan rakyat. Kemuncak gagalnya Muhyiddin ialah wujud gerakan bendera putih di merata tempat. Apakah Muhyiddin ada masalah short memory, kata beliau.
Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kempen Bendera Putih, Kemuncak Kegagalan Kamu, kata Puat Zarkasi memberitahu Muhyiddin. Ahli MKT UMNO Puat Zarkasi mengkritik pengerusi PN kerana menganggap tempoh pentadbirannya selama 17 bulan sebagai kejayaan. Netizen ramai yang berpakat ketawa terbahak-bahak di dalam ruangan komen, di mana-mana ruangan komen media sosial. Mereka kata ini mungkin yang disebut masuk bakul angkat sendiri, kata mereka. Tiada pengiktirafan dari luar, tiada pengiktirafan dari mana-mana NGO ataupun daripada badan-badan yang berkecuali kepada kejayaan PN, kata mereka. Berbanding dengan Anwar Ibrahim, belum sampai 3 tahun menjadi Perdana Menteri, pelbagai pengiktirafan diberikan kepada Anwar Ibrahim yang hebatnya bukan dari Malaysia, tapi daripada luar negara. Itu namanya pengiktirafan, tak masuk bakul angkat sendiri. Ini ada orang masuk bakul angkat sendiri, perasan diri sendiri, kata netizen. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa siapa yang ada masalah penyakit kencing manis, tinggi darah, gout, saya kongsikan kepada Anda produk yang terbaik di pasaran, paling bagus, dia murah dan lebih bagus daripada itu berkesan. Sudah ramai yang membeli produk ini. Mereka kata murah dan berkesan. Hanya sapu atau telan ataupun minum boleh membantu untuk menyembuhkan, melegakan gout Anda. Dan jangan lupa harganya sekarang sangat murah kerana ada promosi Ramadan dan Raya. Tidak lama lagi akan kembali semula kepada harga asal. Dan paling penting, nasihat orang tua-tua, sediakan payung sebelum hujan. Jangan sampai nanti raya kena gout pula kan. Jadi lebih baik beli cepatlah. Okey, saya tak jual ubat, saya hanya kongsi kepada anda manfaat yang terbaik. Seorang pemimpin UMNO menolak dakwaan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bahawa Perikatan Nasional PN mampu mentadbir negara lebih baik berbanding Kerajaan Perpaduan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puat Zarkasi turut mengkritik pengerusi Perikatan Nasional PN kerana menganggap tempoh pentadbiran 17 bulan beliau sebagai satu kejayaan. Sebaliknya, Muhyiddin disifatkan Perdana Menteri yang gagal. Beliau merujuk Perintah Kawalan Pergerakan PKP separa masa dilaksanakan ketika pentadbirannya dan laporan indeks pengendalian COVID-19 dikeluarkan Bloomberg meletakkan negara di tempat ketiga paling corot antara 53 negara ekonomi utama. Kemuncak gagalnya Muhyiddin ialah wujud gerakan bendera putih di merata tempat. Apakah Muhyiddin ada masalah ingatan? Katanya di Facebook. Semalam Muhyiddin berkata hasrat menjadi kerajaan menanti di Putrajaya bukan sekadar omong kosong mengambil kira kemampuan gabungan itu menempuh pandemik COVID-19. Beliau berkata walaupun tiada rujukan menguruskan wabak berkenan, kerajaan gabungan itu berjaya mentadbir dengan baik lalu keluar daripada pandemik. Ahli Parlimen Pagoh itu juga berkata rakyat masih mengucapkan terima kasih kepadanya sehingga hari ini atas inisiatif diperkenalkan kerajaannya termasuk moratorium pembayaran pinjaman dan pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Kempen Bendera Putih adalah gerakan rakyat yang bermula di media sosial oleh mereka yang memerlukan makanan dan barangan keperluan lain ketika pandemik COVID-19 melanda pada 2021. Kempen itu muncul ketika ramai yang bergelut untuk mendapatkan makanan berikutan pelaksanaan PKP separa masa menyebabkan kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Pentadbiran Muhyiddin menerima kritikan hebat daripada warganet dan ahli parlimen pembangkang yang menyalahkan kerajaan kerana gagal menjaga kebajikan rakyat semasa PKP yang berpanjangan sehingga memaksa mereka mengibarkan bendera putih. Mengenai KWSP, Puat berkata ia adalah idea bekas Perdana Menteri Najib Razak dan juga syarat sokongan BN terhadap Muhyiddin yang bersama dalam kerajaan. Muhyiddin bangga pada moratorium pinjaman dan pengeluaran khas KWSP, sedangkan itu idea Najib dan jadi syarat sokongan BN, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.